Ramai yang tak faham konsep sebenar paranormal. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada amigos Mr. AK Vloggers. Dah lama saya tak upload video, hampir sebulan juga saya tak upload video. Last saya upload video sebelum raya masa puasa itu kalau tak silap saya. Sekarang ni pun dah hujung-hujung raya sebelum tu saya nak ucapkan selamat hari raya lah. Maaf Zahir dah batin. Okey lah, lambat-lambat pun masih raya lagi kan. So untuk kali ni, vlog kali ni saya tak melakukan eksplorasi. Saya cuma nak kongsikan sedikit pandangan saya tentang dunia eksplorasi dan juga paranormal. Dan juga saya nak kongsikan juga tentang berkaitan dengan konsep sebenar paranormal yang mana orang tak tahu ataupun dah salah anggap lah. So pada rakan-rakan semua, kita terus layan vlog, kira vlog santai lah. Vlog santai dan vlog penceritaan kita kali ni. Okay, jangan pergi mana-mana. Stay tune bersama dengan Mr. AK Vloggers. Kita kembali balik. Okay, untuk kali ni saya nak kongsikan lah perbezaan dengan eksplorasi dan juga paranormal. Dan juga saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan konsep paranormal yang sebenarnya yang orang tak tahu. Yang tahu je lah konsep sebenar paranormal ni macam mana. Mungkin yang otai-otai dia dah tahulah. Mungkin yang baru-baru yang buat konten paranormal dan juga yang baru follow content creator yang lain yang buat paranormal mungkin tak tahu lagi lah. So saya akan jelaskan sebentar saja lagi. So untuk permulaan saya nak kongsikan sedikit berkaitan eksplorasi lah. Eksplorasi ni kita tak samakan dengan paranormal. Paranormal ni sebenarnya konsep dia ya mungkin nampak eksplorasi ni nampak macam paranormal sebab kita melakukan eksplorasi di waktu malam juga. Cuma perbezaannya kami melakukan eksplorasi tanpa ada seruan, tanpa ada kita untuk buktikan yang mana tempat tu ada sesuatu atau tak, ataupun mencarilah. Kita tak buat lah yang tu eksplorasi macam tu. So konten eksplorasi ni bagi orang lain, bagi explorer yang lain, mungkin mereka akan bagi tahulah yang mana dia orang punya tujuan. Mungkin diorang nak merasai lah suasana di situ, perbezaan suasana di waktu siang dan juga malam. Kalau bagi saya pula, ini apa yang nak saya terapkan lah. Memang ada juga orang yang komen tanya kenapa lain ni kan. So saya nak jelaskan lah. Saya punya cara dalam mengambil video dan juga cara untuk sampaikan dan juga cara saya membuat eksplorasi. Saya tujuan untuk melakukan eksplorasi ni sebenarnya saya tak berapa gemar sangat untuk pergi ke tempat-tempat yang orang kata bila senang cerita macam semua yang paranormal, tim paranormal pergilah. Bila ada tempat terbiar, bila ada tempat rumah abandon ke, atau ya macam lokasi tu dah terbiar lama ke, tapi
tempat tu tak ada cerita apa semua. Itu saya tak, orang hajar betul. Itu saya tak berapa minat lah. Yang saya nak ceritakan kat sini, saya punya cara, saya suka pergi melakukan eksplorasi. Ini pendapat saya lah, pendapat orang lain saya tak tahulah. Explorer lain saya tak tahu. Ini pendapat saya dan saya punya tujuan. Saya minat untuk mendokumentarikan sesebuah tempat tu lah. So kalau boleh, tempat tu walaupun tak besar mana, mungkin sebuah rumah tak besar mana, tapi dia ada sejarah dia. Itu saya akan buat lah. Saya akan dokumentarikan dan saya akan rakamkan, rekodkan, dan saya akan ceritakan balik apa-apa sedikit sebanyak sejarah berkaitan tempat tu lah. Tak kisahlah sejarah tu, tempat tu pernah terjadinya kes pembunuhan ke, atau rumah tempat tu pernah terjadi sarang komunis ke apa ke yang bersejarah lah, yang dulunya ataupun tempat tu rumah tu biasa-biasa, tapi bila orang menginap duduk kat situ, tinggal kat situ, mereka mendapat gangguan. Itu saya akan rakamkan jugalah. Maknanya dia ada kisah dia, kenapa rumah tu dibiarkan apa semua. Maknanya dia ada kisah. Kalau tak ada kisah apa semua, rumah tu tak ada kisah, kita datang macam yalah, kita nak rakamkan, kita tak tahulah nak rakamkan untuk apa kan, sebab dah macam gaya paranormal pula kan. So bagi saya lebih baik selepas inilah saya nak tumpukan tempat-tempat yang ada kisah je lah. Yang mana saya tak nak pergi sebarangan tempat lah. Tak kisahlah apa kisah dia sikit ke apa, janji ada kisah dia. Dan kisah tu sampai orang kata jadi bual cerita lah. Maknanya dari cerita ni sampai ke cerita orang ni, sampai ke orang ni, maknanya bersambung, bersanad lah cerita dia. So saya memang buat eksplorasi ni untuk mendokumentarikan kawasan-kawasan tinggal yang mana ada cerita dia, ada kisah dia, ada sejarah dia. So yang kedua pula, saya melakukan kalau saya melakukan eksplorasi ni, saya tak suka sangat nak ikut cara orang lain lah. Maknanya kata nak kena statik kat situ, nak kena duduk maksud saya macam terlampau lama lah dekat satu ruangan tu. Dah ruangan kosong, takkan kita nak duduk kat situ lama nak merakam apa kan, takkan nak rakam slow-slow. Ibarat kita rakam slow-slow tu macam nak mencari pula kan, mencari benda tu. So saya lebih baik buat style ikut cara saya lah. Dengan sedikit saya belajar, bukan belajar direct lah, kira belajar daripada YouTube, daripada YouTuber luar negara. Macam yang selalu saya tonton, Exploring with Josh, Seth Bowden, Exploring with Danny, T-Phil. Banyak lagi lah, banyak lagi. Sekarang subscribe, tekan, lepas tu lupa dah namanya. Asalkan keluar video tengok je lah kan. So saya suka cara dia orang punya style lah. Maknanya kejut teman. Maknanya dia bukan statik kat satu tempat tu terlampau lama. Kita rakamkan satu tempat tu, satu sudut tu dah kita cut, lepas tu kita pergi ke ruangan sebelahnya. Mana kata tak perlu ambil tempoh yang agak lama lah untuk merakamkan sesuatu tempat tu. Melainkan kalau tempat tu ada keunikan dia, mungkin dari segi dia punya hiasan, dia punya orang kata wallpaper dinding dia ke apa ke yang ada nampak unik, ataupun keadaan dalam ruangan tu ada berbagai barang atau apa-apa lah yang boleh kita rakamkan, yang boleh kita buat, kita boleh stay lama kat situ. Tu boleh lah kita nak buatkan. So saya tak nak ikut sangatlah cara yang lain lah. So untuk akan datang, video yang akan datang, eksplorasi yang akan datang, saya dah tak buat sangat untuk terlalu lama kat satu tempat dan tak nak main sembarangan pergi tempat-tempat orang kata benda tempat tak ada apa-apa kisah pun. Bila terbengkalai takkan kita nak pergi juga kan. Sama kalau macam tu, baik kita pergi dekat area-area Hulu Selangor tu, berapa banyak rumah kan. Macam yang saya pernah pergi hari tu, Lembah Beringin tu.
Lembah Beringin tu boleh lagi lah kita nak buat apa eksplorasi kat situ, sebab dia ada kisah dia apa semua kan, kenapa dia terbengkalai, kenapa dia tak jadi apa untuk teruskan projek tu. So dia ada kisah dia. Ni contohnya macam rumah kos rendah, yang mana contohnya macam kat tempat apa kampung saya lah, dekat-dekat dengan kampung saya ada juga rumah kos rendah yang dah terbengkalai, tak siap, takkan kita nak pergi pula kan. Benda tak ada kisah, orang pun tak pernah duduk kat situ. So kita takkanlah kita nak memandai-mandai, nak buat cerita apa kenapa tempat ni tak siap apa semua. So saya tak nak buat macam tu lagi lah. Kiranya next memang ada perubahan yang lain. Mana perubahan yang akan datang ni, macam saya dah cakap tadi, 2 perkara tadi, dan seterusnya perubahan yang saya nak buat, kita akan mainkan sinematik lah. Mana kata sinematik, dan juga apa, saya tak terlampau fokus sangat apa untuk rakam depan. Mungkin saya akan rakam saya untuk apa bercerita sambil masuk jalan, apa masuk apa explore kat kawasan tu. Mana lain lah, kita buat lain lah, kelainan daripada yang ada ni lah, yang sebelum ni yang saya buat. Mungkin lepas ni ada kelainan. Balik kepada tadi, pasal perbezaan eksplorasi dengan paranormal tu. Eksplorasi ni kita tak fokuskan sangat lah dengan perkara benda yang mistik, benda yang abnormal, benda yang anomaly, benda yang tak ni lah, yang tak yang bukan reality lah. Kita eksplorasi, kita akan buat yang macam reality. Kita akan ke kawasan tu, apa yang menarik kat kawasan tu. Mungkin menariknya dari segi kisah tempat tu, ataupun sebab lokasi tu adalah lokasi yang mempunyai sejarah dia lah. So itu yang perbezaannya dengan apa paranormal ni. Kalau paranormal pula, dengan apa yang saya tahu semasa saya melakukan paranormal satu ketika dahulu, pada start tahun 2000 berapa belas macam tu lah. Last saya buat paranormal masa tu tahun 2018, lebih kurang 2018. 2019 tu just jumpa je dengan member lama, tapi tak ada buat ni lah, tak ada buat paranormal lagi. Mana kata tim paranormal kami semuanya dah berpecah. So apa yang saya belajar, apa yang saya tahu pasal paranormal ni, kita akan fokuskan perkara yang mistik, perkara yang tak normal, perkara yang di luar jangkaan lah. Mana kata di luar pemikiran logik kita lah sebagai manusia biasa. Jika benda tu dia tak semestinya kita akan rakamkan benda yang tak normal ni macam makhluk halus ke apa ke. Kadang mungkin juga sebab faktor kedengaran atau apa pergerakan, itu pun dalam konsep paranormal juga. So paranormal ni dia akan bermain dengan benda yang mistik dan benda-benda yang gaib lah. Tapi ramai yang tak faham konsep sebenar paranormal. Konsep sebenar paranormal ni dia bukanlah semata-mata cari hantu untuk rakamkan apa susuk tubuh hantu lah. Orang kata apa, bila buat paranormal ni wajib kena ada hantu. Sampaikan ada tim lain, maaf cakap, tak perlu lagi kot nak buat apa guna props, nak menipu apa semua. Melainkan kalau korang semua, saya ni cerita pada yang bukan nak alang ke, bukannya nak marah ke apa, tak. Cuma ini teguran je lah. Korang boleh gunakan props, tapi lebih baik korang awal-awal bagi tahu pada yang menonton. Aktiviti paranormal apa kali ini adalah apa hiburan semata-mata. Maknanya bukanlah apa tangkapan yang dibuat bukanlah real, ataupun bukannya benda yang betul, apa makhluk yang betul lah. Ianya sebagai hiburan sajalah.
Sebab kebanyakan kalau korang buat macam tu menipu, benda dah banyak yang kantoi. Saya kata yang apa yang latest ni saya ada dengar lah. Apa ada tengok apa kata penampakan apa seorang budak kat dalam satu bilik tu. Sekali apa bila masuk dalam bilik tu, yang menontonnya nampak dapat tangkap ada selipar budak kat dalam tu. Saya tak sebut mana-mana yang tahu-tahu je lah. Dan ada juga yang buat main dengan apa kain putih lah apalah kan, nyamar kata ini apa sosok apa siap jerit, kata apa penampak apa nampak tak apa semua. Benda tu korang fikirlah, korang buat benda tu korang akan dapat imbuhan kan, korang akan dapat gaji. So korang tak fikir ke sumber rezeki korang tu berkat tak berkat? Saya tak nak tentukan soal berkat ke tak berkat, tapi korang semua boleh fikirlah sendiri benda tu berkat tak berkat. So lebih baik declare terus lah, bagi tahu terus apa konten untuk apa penampakan ni adalah hiburan semata-mata. Dah settle benda macam tu. Kepada yang menonton pun kena faham konsep paranormal yang sebenarnya. Konsep paranormal yang sebenarnya dia melakukan siasatan, investigation tentang makhluk yang abnormal ni, perkara yang tak normal. Dia bukan semata-mata nak cari benda tu. Kalau amigo semua tengok, amigo semua pergi check dekat YouTuber lain yang di luar negara yang mana diorang yang ciptakan dulu paranormal ni, konsep paranormal ni. Amigo semua pergi tengok. Saya bagi contoh channel mana, Exploring with Josh, Seth Borden, Exploring with Danny, T-Field, Overnight, dan Sam and Colby. Rakan-rakan semua boleh pergi tengok cara dia orang buat apa konsep paranormal ni macam ni. Dia akan pergi ke satu tempat yang mana ada kisah dia, ya apa yang pernah terjadi kat kawasan tu. Sebagai contoh lah, saya bagi contoh rumah pernah terjadi kes pembunuhan. Dan kes pembunuhan tu berlaku pada tahun 18,000 ataupun 17,000 yang lalu. Tahun 17,000. Bukan 17,000 tahun yang lalu. Tahun 17 atau tahun 18. Amigo semua boleh tengok. Dia akan pergi ke tempat tu. Padahal rumah tu tak abandon Rumah tu tak abandon. Masih ada lagi barang-barang. Ini yang bagusnya kat luar negara. Lagi-lagi saya tengok dekat Eropah di Itali, Turki pula, Itali, France. Rumah abandon dah lebih 10 tahun, barang-barang diorang masih ada lagi tau. Barang-barang pemilik rumah yang tinggal kat situ masih ada lagi. Tak ada nampak kesan ada kecurian ke, pecah apa orang kata apa, rumah rosak jadi pecah ke apa, tak ada. Memang lain. Kalau amigo semua tengok, memang lain. Berbeza dengan apa keadaan rumah abandon dekat Malaysia. Kalau kat Malaysia abandon, esok siap licin. So itu yang menariknya kat luar negara ni. So berbalik tadi, dia akan pergi ke satu buah rumah ni. Rumah ni tak abandon. Rumah ni masih ada owner, tapi ownernya bukanlah owner asal. Owner yang sekarang tu dia beli rumah tu dan dia setkan dalam rumah tu lengkap dengan apa, almari, tilam, katil dan macam-macam lagi lah, meja apa semua. Dia memang set lengkap. Ibarat ala-ala rumah tu macam tak ada abandon pun. Tapi rumah tu dah di-abandon dan dijaga oleh orang luar. Dan rumah tu mempunyai kisah kes pembunuhan yang berlaku pada tahun 1890 macam tu, kalau tak silap saya. Tahun 1890 atau tahun 1880 lebih lah. Ini di US Kalau saya ceritakan ni mungkin ada yang tonton ni, mungkin ada yang tahu rumah ni rumah siapa. Rumah ni di US di United States America. Mana kes dia kat dalam rumah tu berlakunya pembunuhan. Dua orang mati seorang lelaki dan seorang perempuan. Dah dinyatakan dikatakan oleh orang-orang terdekat, apa semua jiran-jiran yang terdekat menganggap anak
anak pemilik rumah tu yang membunuh ayahnya dan juga ibu tiri dia. Tapi disebabkan tiada bukti yang kukuh, anak dia terlepas dan terus berpindah ke tempat lain lah. So tim paranormal ni, dia bukan tim paranormal tau, dia exploring tau, tim explore. Tapi dia ada konten paranormal investigation. Dia pergi ke rumah tu, dia nak cari satu benda je. Jadi nak, orang kata nak siasat. Dia nak tahu siapa yang buat. Sebab masa tu memang tak dapat orang kata suspek utama dia. Memang orang kata tak dapat tangkap lah dia punya yang buat kes tu kan. So mereka pergi situ, mereka siasat. Mereka akan gunakan macam-macam alatan sebagai contoh EVP, elektronik apa saya kata, tak silap saya. Tapi dia recording punya audio lah. Recording punya audio. Dia bukan pakai handphone ke apa ke tak dia record. Memang ada satu gadget yang memang record audio. Satu lagi dia akan pakai Ramport dia tu, Ramport yang jenis dia bentuk bulat. Saya akan share gambar. Ramport tu jenis bulat, dia ada antena. So kalau ada benda yang datang dekat dengan benda tu, dia akan berbunyi dan berkelip. So dia akan guna yang tu. Dan satu lagi adalah spirit box. Spirit box ni dia macam radio. Dia bentuk macam radio, tapi dia boleh tangkap bunyi-bunyi yang asing. Maksudnya bunyi-bunyi daripada makhluk halus lah. Dia akan guna yang tu. Dan satu hal lagi, dia akan pakai kamera SLS. Kamera SLS ni dibentuk, dia akan paparkan. Yang kita rakam tu dia akan keluar. Kalau dia rakam diri kita, dia akan keluar ni lah, macam bentuk orang lidi lah, senang cerita orang lidi. So kalau dia rakam, tiba-tiba terkeluar jenis orang lidi, tak kisahlah dia merangkak ke apa ke, itulah dia punya bukti penangkapan dia. Dia akan guna alatan macam tu. Satu lagi dia ada guna geophone, yang mana dia macam EMF meter. Tapi dia yang ni geophone ni dia gunakan sebagai macam, dia tak keluar lampu lah, dia digital. Lalunya dia orang target kalau benda tu ada, benda meter tu akan naik lah, naik tinggi. Ataupun kalau benda tu bermain dengan geophone tu, dia akan setkan jadi 666 atau 666. Kalau bagi orang luar sana, 666 ni dia anggap nombor, orang kata nombor syaitan macam tu lah. Tapi bagi kita orang Islam, jangan percayakan lah, tak ada kaitan dengan nombor tu. Iblis pun tak pernah cakap nombor saya 666. So dia akan guna yang tu. Dengan alatan macam tu lah dia orang akan melakukan siasatan. Dan itulah konsep sebenar paranormal. Dia akan buat siasatan, dia akan dapatkan bukti-bukti yang ada kat situ. Seperti contoh bukti, okeylah, kita bagi contoh, kat tempat ni ada penghuni namanya Skippy. Okey, so dia akan siasat, betul tak kat rumah ni atau kawasan ni ada penghuni yang bernama Skippy. So dia akan tanya melalui recorder, audio recorder ataupun spirit box. So dia akan tanyalah melalui yang tu. So kalau dia dapat jawapan, tu maknanya dia orang dapat betul lah makhluk ni nama Skippy ni ada kat sini. So itu cara konsep dia orang. Dan satu lagi, paranormal ni sebenarnya dia buat, dia nak tunjukkan pada orang yang tak percaya dengan benda perkara yang halus ni lah, benda yang abnormal ni. Sebab di US sana ramai yang tak percayakan benda-benda yang halus ni, makhluk halus apa semua. So salah satu paranormal ni dia membuktikan lah kewujudan benda tersebut. Macam Exploring with Josh ni dia asalnya dia tak tahu, bukan tak tahu, asalnya dia tak percaya langsung tentang orang kata hantu ke apa, dia tak percaya langsung. And then dia cuba nak cari jawapan. Dia buatlah investigating paranormal ni dekat segmen konten Beyond the Dark. So dia buat, kalau tak silap saya, dia buat dekat rumah Conjuring House, real Conjuring House mana rumah tu, jangan ingat rumah tu abandoned, rumah tu tak abandoned pun, rumah tu masih ada tuan.
Tapi cuma yang latest ni tuan terbaru baru berapa tahun lah. Dia dah bertukar tuan lah rumah tu. Tapi rumah kat US ni, kalau rumah tu berhantu, dia orang beli. Dia orang beli dan dia orang akan buat apa website ke apa ke. Dia orang akan jemput lah paranormal ke, tim-tim apa investigation ke. Yang nak apa rasai, yang nak siasat apa yang ada kat sini kan. So nanti dia minta payment lah. Maknanya bayar untuk satu malam apa, ibarat macam check in lah. Satu malam berapa dia orang nak kena bayar. Style dia orang macam tu lah. So patutnya Malaysia pun kena buat macam tu. Kalau betul lah nak cari duit. Kat museum apa perang di Penang tu pun dia buat juga. Cuma dia ada limit apa kota dia, kalau tak silap saya. Bukan maksimum, minimum kalau nak masuk situ pada waktu malam tak silap saya 30 orang kot. 30 orang ke berapa puluh orang macam tu lah. Ibarat macam rombongan lah. Tapi kalau korang mampu, kalau saya mampu apa nak buat, nak pergi sana, bayar ikut memang ikut kepala semua. Kalau 30 orang tu berapa kan total lah, bayar macam tu boleh nak pergi. Kalau nak pergi seorang ke, nak pergi berdua dengan tim kan, tapi tak cukup kuota 30, tapi mampu nak bayar untuk setiap apa sampai apa untuk harga 30 orang tu, on je lah. So diorang buat macam tu lah. Untuk apa macam Josh tu, dia buat apa segmen macam tu. Dia tak percaya dengan hantu apa semua. Dia buat pada apa untuk episod pertama, dia tak dapat apa lah. Orang kata apa macam bukti tak kukuh lah, bukti tak kuat. Lepas tu pada episod kedua, kalau tak silap saya dia datang balik. Start situ dia baru percaya. Start situ baru dia percaya hantu ni wujud lah. Start bila dia percaya? Start pada kalau tak silap saya, dia ada bahagian part yang rempok dia berbunyi secara tiba-tiba. Start tu dia percaya. Waktu dia pakai macam headphone ke apa, dia guna spirit box ke apa kan, dia dengar dan ada benda yang cakap dengan apa cakap dia dan dia sampaikan. Start situ dia baru percaya. So itulah konsep sebenar paranormal ni. Dia sebenarnya bukan nak sorry cakap lah kalau terlampau kasar sangat bahasa dia. Konsep paranormal ni bukannya nak membodohkan orang yang menonton. Sebenarnya benda ni untuk membuktikan pada orang yang menonton. Tapi disebabkan ada segelintir yang ambil kesempatan, dah terlampau sangat apa seronok sangat buat paranormal sampai sanggup menipu. Itu yang rosak apa nama paranormal ni. Dan amigo semua boleh nampak lah tim-tim Motai yang lama-lama yang dulu buat apa paranormal ni semua dah cuci tangan lah. Sebab nama dah busuk, nama paranormal dah busuk. Sebabkan satu dua tim yang buat benda yang tak boleh diterima lah, penipu apa semua. Tim-tim lain semua terbabit. Yang tak buat benda macam tu pun terbabit. So itu masalah dia. Harap jelas lah apa berkaitan konsep sebenar paranormal ni. Konsep sebenar paranormal ni memang bukan semata-mata untuk rakam hantu apa semua. Bukan semata-mata nak rakam apa paranormal, bukan semata-mata nak rakam hantu ke apa. Dia nak rakam asalkan dapat dapat dia punya tindak balas apa daripada bunyi ke, atau bunyi ketukan ke, bunyi seretan ke, atau bukti daripada recorder apa audio recorder, ada yang bercakap dengan ada benda yang bercakap. So dia dapat bukti tu pun dah cukup lah. Itu pun dah membuktikan benda tu ada. Tak perlu dah kot nak apa seru-seru hadir sini, hadir sini, bila dah ada kau lari. Tak perlulah buat macam tu. Kalau betul nak buat paranormal, kena buat cara yang betul lah. Tapi itu ikut korang lah. Itu ikut pandangan masing-masing lah. Saya tak menidakkan, saya tak mengiyakan lah cara yang orang lain lah masing-masing. Tapi ini apa yang saya sampaikan lah, dari pandangan saya dan juga apa yang saya tahu, apa yang saya belajar dengan sedikit pengalaman saya lah. Rasanya jelas lah kot berkaitan perkara sebenar paranormal ni lah. Saya nak ingatkan balik, paranormal ni bukan untuk memburu hantu, tapi untuk siasat perkara yang sebenar. Itu saja. Dan eksplorasi pula
pada yang selalu cakap eksplorasi macam paranormal juga, tu salah. Eksplorasi adalah eksplorasi, paranormal adalah paranormal. Eksplorasi ni kita akan mendokumentarikan kawasan tersebut. Kita rakamkan suasana keadaan tempat tersebut. Tu bagi yang lain lah. Kalau saya mendokumentarikan kawasan tersebut yang ada kisah dan sejarah ada. Dan kita akan rakamkan keadaan bentuk tempat tersebut. Macam mana rupa keadaan dia. Dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang dah hampir reput dah. So itulah eksplorasinya. Eksplorasi tak ada kaitan dengan paranormal. Eksplorasi tidak mencari hantu. Kami memburu tempat-tempat yang ditinggalkan dan mempunyai kisah dan sejarah dia. Lagi menarik kalau dapat kawasan yang ada kawasan yang memang urban. Maksud urban ni memang dah lama kawasan tu. Contoh macam di Batu Arang, Kilang Batu Arang, itu lama Itu dah kira urban lah kawasan tu. Itu je lah saya nak kongsikan sedikit sebanyak berkaitan dengan eksplorasi, paranormal dan konsep sebenar paranormal. So harap rakan-rakan amigo semua dan juga penonton di luar sana fahamlah konsep sebenar paranormal ni macam mana. Kalau nak lebih jelas, saya akan sharekan screenshot dari channel-channel yang buat investigation paranormal ni. So rakan-rakan semua boleh tonton kat sana dan boleh nilaikan. Memang berbeza betul dengan cara kita kat sini buat. Sebab mereka mengekalkan konsep investigation paranormal. Memang diorang kekalkan konsep asal sebenar kat situ. Itu sajalah. Mungkin agak cacah marba sikit apa yang saya sampaikan ni. Sebab ni semua saya sampaikan ni memang direct dari apa yang saya ingat. Memang tak ada skrip apa semua. Memang apa yang terlintas kat kepala tu, itulah yang saya sampaikan. Apa yang saya ingat, yang saya ada pengalaman je, itulah yang saya kongsikan. Memang tak ada guna skrip apa semua. Sebenarnya ini video kedua dah sebenarnya saya buat video ni. Sebelum ni saya dah rakamkan video berkaitan ni, tapi entah kenapa saya boleh delete pula. Sepatutnya nak edit. Tak tahu macam mana boleh tekan delete ni. Patut kalau tak silap saya masa tu nak delete video lain. Video yang saya dah buat, dah edit apa semua, nak delete yang tu. Sekali dengan video yang ni, delete Janam. Rasanya masa yang video yang lepas yang first saya buat tu rasanya lebih lengkap lah, penjelasan lebih teratur sikit lah rasanya. Kali ni agak cacah marba sikit lah. Saya nak promote sedikit channel rakan saya. Kalau amigo semua dan juga penonton di luar sana minat dengan react seram yang original react, memang tak ada acah-acah ke apa ke, juga semua boleh layan channel Muhammad Faizal Jamaluddin. Dia melakukan react video-video cerita seram daripada Singapura seperti USM dan juga POV nya tu lah, tak silap saya pun tak ingat lah apa channel itu, tapi memang dari Singapura punya video lah. So korang boleh check it out channel dia. Saya akan tinggal link channel dia saya akan tinggalkan di bawah di bahagian description. Dan jangan lupa subscribe channel dia dan tonton, layan, support lah channel beliau, channel rakan saya ni, Muhammad Faizal Jamaluddin, atau dipanggil dengan singkatan MFJ. Rakan-rakan semua, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like video ni, sharekan video ini dan subscribe channel Mr. K Vloggers dan tekan bell notification untuk mendapatkan notifikasi yang seterusnya jika saya upload video terbaru. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Adios amigo. Yup. Break away outside of all that was meant to be. No escape, reaching out for my identity. Break away.